Silat ni terlampau power ilmu dia sampaikan diharamkan di Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum tipuaka sekalian. Selamat malam. Apa khabar? Sihat tak sihat? Maafkan saya sebab hilang seminggu. Biasalah selepas raya haji ni kemain banyak lagi makan lembu. Jadi kita pun dah macam lembu dah. Bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, bangun tidur kerja. Tapi alhamdulillah dapat juga kesempatan nak riliskan satu video untuk korang. Di mana video pada malam ni kita nak bercerita tentang, aku rasa dah lama tak buat segmen ni. Kita malam ni tak nak cerita seram, tapi nak cerita share puaka. Di mana kita nak sharekan tentang benda-benda mistik yang dekat luar sana tapi betul-betul jadi, geng. Kalau cerita seram ni dia macam creepy macam gitu kan. Tapi kalau share puaka ni macam yang dah lama subscribe, dia tahu share puaka tu apa. Kita menceritakan benda apa yang jadi dekat luar sana. Contoh dia macam benda-benda yang mistik, benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata, pengetahuan yang dah lama ditinggalkan. Dan pada malam ni aku nak cerita pasal salah satu ilmu pencak silat tapi telah pun diharamkan. Tapi sebelum tu kan, janganlah lupa untuk korang like, share dan on notification button, geng. Semua ada dekat bawah ni. Follow sosial media saya. Dan tahniah kepada mereka yang dapat baju. Hari tu saya ada buat giveaway kan. Masa video saya buat paranormal tu ada buat giveaway satu kali. Saya dah pilih 2 orang pemenang. Tahniah, geng. Pada yang dah menang tu tolonglah reply DM, geng. Aku DM korang tak reply, sedih rasa hati ni. Tapi jangan risau, kita ada lagi 3 helai baju nak diberikan kepada korang. Dan 3 helai tu kita akan release waktu kita buat live nanti. Bila? Tengok dulu, geng. Sekarang ni ibarat nyawa aku paras dahi. Busy ke main lepas raya ni, dia bagi kau-kau, geng. Tapi tak naklah cerita pasal isi hati busy ni. Malam ni kita nak sharekan tentang, macam aku cakap tadi, salah satu punca ataupun pencak silat yang telah diharamkan. Sebelum tu nak tanyalah, siapa dekat sini penggemar silat? Siapa dekat sini dia rasa macam silat ni ibarat dalam darah daging akulah, tak boleh nak tinggal. Aku minat betul lah pasal silat ni. Semua benda pasal silat aku tahu. Akulah orang terpaling silat dalam video ni. Ada tak dekat sini? Kalau ada, angkat tangan. Abang jatuhkan tangan balik, bang. Abang punya bulu ketiak dah masuk dalam lubang hidung member sebelah. Jadi saya nak menceritakan, dalam dunia ni kan, dekat Malaysia lah, dekat Nusantara sendiri, ada pelbagai jenis silat, betul tak? Ada silat gayung, ada silat cekak, ada silat harimau, ada silat mentadak, ada silat batiniah, ada silat Jawa, ada silat sungkur. Macam-macam jenis silat lah. Kalau nak list kan tu, memang tak akan terlist. Itu baru yang orang cakap official yang aku sebut tadi. Ada juga silat-silat yang tak official, di mana orang kampung dia create sendiri seni pertahankan diri, namakan sebagai silat, geng. Bang, kenapa silat ni banyak sangat nama? Tak boleh ke satu nama tu dia ajar semua silat? Tak boleh, geng. Sebab apa? Sebab setiap nama ni membawa skill yang berbeza-beza, bawa cara yang berbeza-beza. Contoh kita ambil silat cekak. Kalau silat cekak ni, siapa yang belajar, kita tahu pergerakan dalam seni silat cekak ni berdasarkan pergerakan orang tengah solat. Kalau silat gayung ada jenis dia. Kalau silat harimau pula, dia lebih kepada meniru gerakan harimau. Dia ada banyak jenis, geng. Tapi untuk pengetahuan korang, ada satu jenis tim ataupun persatuan seni silat ni telah pun diharamkan. Kenapa diharamkan? Sebab seni silat ni telah cetuskan satu kontroversi pada tahun 70-an dulu, geng. Dan dikatakan bahawa ilmu silat ni merupakan ilmu silat yang sangat-sangat bahaya untuk dipelajari. Silat yang aku cakap ni diberi nama sebagai silat Nasrul Haq, ataupun nama glamour dia adalah silat Al-Haq. Sebelum saya sambung lagi lebih dalam, nak bagi tahulah, share puaka ni tak ada lampu merah tau. Memanglah macam gini je. Sebab kita nak bercerita pasal silat ni. Kalau lampu merah nanti, aku yang kena rasuk nanti. Jadi kita bercerita pasal silat ni kena serius, muka kena garang, geng. Asal usul silat Nasrul Haq ataupun Al-Haq ni kan, dikatakan ada banyak versi lah.
Ada yang cakap benda silat ni berasal daripada Minangkabau. Ada juga yang datang daripada Sumatera. Ada juga dikatakan seni silat Al-Haq ni daripada Jawa Tengah. Banyak sangat punca-punca dari mana terbitnya silat Al-Haq ni. Dan katanya ilmu silat Al-Haq ni telah pun dibawa ke Malaysia oleh seorang Tuan Haji yang bernama Tuan Haji Johannes Choldi, ataupun dikenali sebagai Khalifah Nasrul Haq. Dan Tuan Haji ni sendiri, dia dapat ilham untuk hasilkan seni silat Al-Haq ni selepas dia mempelajari ilmu tersebut daripada seorang teman, seorang kawan daripada Indonesia semasa menunaikan haji. Versi lain pula mengatakan bahawa ajaran silat Al-Haq ni berasal daripada kerajaan Pagarayung. Dan Tuan Haji Johannes Choldi tadi mempelajari seni silat ni daripada Haji Elias Sultan Pati. Nampak macam aku bijak informasi, betul tak? Itu semua Google, geng. Semua kat hujung jari. Tapi tak apa, geng. Kita teruskan penceritaan ni. Yelah, dah separuh. Kalau aku berhenti tiba-tiba bercerita ni, nanti kau datang rumah aku, kau bakar pintu rumah aku. Jadi nak sambungannya, amalan yang dilakukan dalam Nasrul Haq ni, dia terbagi kepada dua, geng. Rohani, jasmani. Dan dikatakan dengan menggabungkan rohani jasmani menjadi satu, kalau dalam Dragon Ball tu macam gini. Dia bergabung Gotenks dengan terang, mengakibatkan menjadi satu ilmu yang luar biasa yang tak ada dekat seni persilatan yang lain. Antara amalan ataupun perbuatan yang dibuat oleh setiap pelajar seni silat Al-Haq ni adalah mereka akan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali sebelum memulakan gerakan ataupun jurus. Contohnya kau nak bersilat kan, kau baca Al-Fatihah 3 kali dulu. Lepas baca Al-Fatihah baru buka satu jurus. Lepas tu kau baca balik Al-Fatihah, kau buka balik yang lain. Dan itu mengakibatkan seni silat ni merupakan seni silat yang bahaya untuk digunakan. Orang cakap tujuan baca Al-Fatihah 3 kali ni adalah untuk mendapat kekuatan batin atau kekuatan yang luar biasa. Dan dalam pada masa yang sama juga, mereka mendakwa ianya datang daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana diorang dah fikir bahawa okey, aku baca Al-Fatihah, nanti Allah turunkan aku kuasa luar biasa. Dari situlah Jabatan JAKIM ni dia agak pelik. Jabatan Agama Islam ni dia macam tertanya-tanya. Dia fikir persilatan Nasrul Haq ni dia macam menggunakan ayat suci Al-Quran untuk membuka jurus dan mendapatkan kekuatan tu macam tak kena lah, macam bercanggah dengan ajaran Islam. Kenapa bercanggah? Mungkinlah dahulu waktu pengasas persilatan Nasrul Haq ni, dia mengamalkan Al-Fatihah tu, waktu tu dia memang bergantung kepada Tuhan. Ya kan, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku, ya Allah. Tapi bila lama-lama dah turun ilmu ni daripada anak ke anak, cucu ke cucu, mereka semua ni dah lain. Mereka rasa macam aku kena baca Al-Fatihah ni untuk Tuhan bagi kuasa dekat aku. Kalau aku tak baca, Tuhan tak bagi. Dia ibarat engkau minta dekat Tuhan, engkau kena bagi. Macam gitu, geng. Jadi JAKIM rasa macam ini something wrong somewhere. This thing cannot go anywhere. Macam pantun. Tapi persoalannya, adakah ia betul-betul bercanggah dengan agama Islam? Adakah tindakan JAKIM mengharamkan ilmu persilatan ni betul? Ataupun JAKIM sengaja nak tutup ilmu ni sebab ilmu ni sangat-sangat power, so mereka takut jadi apa-apa? Jeng, majalah 3, geng. Pada April 1978, Nasrul Haq telah diharamkan oleh JAKIM. Nak tahu kenapa diorang diharamkan? Diorang diharamkan selepas mereka dikatakan membawa ajaran sesat yang jauh daripada ajaran Islam. Takkan tu je penjelasan dia. Simple sangat lah. Tak logik penjelasan macam gitu boleh menyebabkan persilatan ni diharamkan. Engkau sabar, aku terangkan, geng. Sebenarnya silat Nasrul Haq ni dikatakan adalah salah satu pencak silat yang membolehkan pengamalnya menjadi kebal. Dan pengamalnya boleh menyerang musuh tanpa bersentuh badan. Kau tahu tak? Contoh kalau kita nak bertumbuk dengan orang, penumbuk ni kena sampai dekat muka dulu, baru muka dia lebam, geng. Tapi pengamal Nasrul Haq ni, dia duduk diam je. Dia baca, muka orang tu dah lebam, dia dah sakit, geng. Tanpa perlu pergerakan apa-apa, tanpa perlu sentuh orang tersebut. Jadi disebabkan benda ni lah, ramai yang mengatakan bahawa ilmu persilatan Nasrul Haq ni bahaya. Bahaya jika jatuh di tangan yang salah. Takut jatuh dekat perompak ke, perompak tengah merompak bank ni,
Polis datang bawa pistol, bawa senapang semua. Tiba-tiba perompak tu senyap. Dia baca-baca, lebam muka polis tu. Perompak tu dah lari dulu. Jadi sebelum jadi apa-apa, JAKIM haramkan dahulu, geng. Tapi pasal ilmu macam ni, waktu mula-mula dulu ramailah yang berdebat. Waktu sekarang pun masih lagi ada perdebatan, di mana ada setengah cakap, weh, benda ni haram, benda ni tak elok, benda ni khurafat. Tapi ada juga setengah pihak yang cakap benda ni tak bercanggah dengan Islam pun. Cuma orang yang besar-besarkan cerita sebab tak nak ilmu ni tersebar luas. Tapi secara hakikatnya, betul ke ilmu ni bercanggah dengan agama Islam dan juga syariah? Macam forum perdana tak, geng? JAKIM waktu tu dia bukan terus haramkan langsung, geng. Dia bukannya datang-datang dekat tuan guru, anda diharamkan. Bukan macam gitu, geng. JAKIM ni dia dah buat research tau, Nasrul Haq ni dapat buat apa. Dan beberapa ilmu mereka telah pun bercanggah dengan agama Islam. Antara contoh dia adalah kesan serangan dorang tu boleh dipindah-pindahkan kepada orang lain yang bukan Muslim. Contohnya, ada aku seorang ni dekat lorong, tiba-tiba ada lagi 2 orang datang nak rompak aku, geng. Dua-dua tu bukan orang Islam. Jadi yang seorang ni tumbuk muka aku, dia tumbuk hidung aku. Aku ni ada ilmu silat Nasrul Haq, aku baca-baca, aku tak rasa apa-apa. Member dia yang sakit, geng. Itu yang menyebabkan JAKIM rasa macam ilmu ni betul ke khurafat ke, macam mana nak kira ni. Dan benda-benda macam ni juga boleh menimbulkan kekeliruan tentang perkara-perkara gaib, menimbulkan rasa tak suka terhadap agama lain kepada kita, geng. Diorang akan jadi takut, diorang akan fikir, jangan kacau orang Islam, nanti orang Islam boleh pukul kita tanpa perlu pukul kita. Kata daripada anak Subramaniam. Dia risau, dia takut. Jadi benda itulah yang menyebabkan benda ni diharamkan. Lagi satu, dikatakanlah ilmu ni dapat memberi kelebihan kepada seseorang tu untuk lindung diri dia daripada serangan, cukup dengan berzikir sahaja untuk dapatkan perlindungan Allah. Benda ni memanglah nampak macam bagus, rasa macam apa yang salahnya berzikir nak dapatkan perlindungan Allah. Memang itu yang kita diajarkan. Ya, betul. Tetapi ada juga dekat sini yang mengatakan bahawa ilmu-ilmu macam ni dia jadi kontroversi apabila ia boleh menjurus kepada seseorang tu melakukan perintah Allah, melakukan amal ibadat kepada Allah hanya untuk mendapatkan sesuatu ilmu je. Bukan sebab ikhlas, bukan sebab aku hamba, aku kena zikir. Tak. Dia niat dia jadi macam aku nak kebal, jadi aku kena berzikir. Dia punya niat tu dah songsang. Tapi tak boleh dinafikan lah, kan. Sebab benda-benda mistik macam ni memang kalau dekat Nusantara kita ni banyak sangat, geng. Tak boleh nak kira dengan jari. Tapi kita sendiri kena berhati-hatilah dalam memilih ilmu apa yang kita nak tuntut. Kau tengok dekat YouTube, hebatnya dia ni bersilat, nak belajar lah, kau terus belajar tanpa usul periksa, geng. Mungkin pada waktu dulu Nasrul Haq ni digunakan dengan jalan yang betul. Sebab kita tahu, nak bandingkan ilmu agama kita dengan orang dahulu, dia sangatlah jauh, geng. Orang zaman dulu, ilmu dia, akidah dia kuat, semayang tak tinggal. Kita ni, geng, nak bangun subuh pun mak ayah kena pukul pakai tali pinggang. Itu pun tak jalan lagi. Lepas tu kena pukul dengan hanger. Kita marah balik mak ayah, janganlah kacau nak tidur ni, semalam orang tidur lambat tau tengok TikTok. Jadi maybe lah benda ni lebih baik diharamkan. Tapi benda ni ada juga diamalkan sekarang, tapi secara senyap-senyap dekat penjuru-penjuru kampung, dekat certain daerah, bukan secara meluas diamalkan. Sebab apa? Sebab kita tak nak ilmu berharga ni jatuh kepada mereka yang salah. Macam aku cakap tadi lah, kita turunkan ilmu ni, tiba-tiba ilmu ni dapat kepada perompak, dapat kepada pencuri, dapat kepada perogol. Apa jadi nanti, geng? Hara tahu tak? Nak hantar polis pun, polis nak buat apa? Marah pula tiba-tiba. Jadi kita ni sebagai pengamal lah, kalau korang ada ilmu apa-apa, ilmunya mistik-mistik ni, kalau boleh mengamalkan tu biar kena dengan tempat, biar kena dengan cara. Sebab you must know that a great power come with great responsibility. Spider-Man, geng. Tapi betul, segala yang Tuhan anugerah dekat engkau tu, contohlah, ada orang tu pandai merawat, pandai ruqyah lah orang cakap. Tuhan bagi engkau pandai ruqyah sebab nak engkau pergi tolong orang yang kena rasuk. Tiba-tiba engkau tahu kau pandai ruqyah, engkau pergi dekat perempuan ramai-ramai, engkau cakap, saya pandai ubat orang sakit kena rasuk. Awak pernah kena rasuk tak? Saya boleh ubatkan awak.
kau menggatal pula dekat situ. Dah berdosa lah tu geng. Jadi Tuhan ni dia anugerahkan sesuatu kepada manusia ada dua sebab. Satu sebagai ujian, satu lagi sebagai anugerah. Jadi tengok balik, kalau kita ada kelebihan tu sama ada ini ujian buat kita ataupun ini adalah anugerah buat kita. So pada yang tengah belajar tu, aku nak ucapkan semoga simpan lah apa yang telah diajar. Sebab benda ni ada baiknya, tapi jangan jatuh di tangan orang yang salah. So hati-hati dalam menuntut ilmu geng. Thank you geng, thank you so much sebab steady tunggu cerita sampai habis geng. Jangan risau, akan ada story puaka lepas ni. Aku nak rekod kejap lagi. Satu malam aku rekod 2 video geng. Bawa balik kerja tadi penat-penat, aku bangun rekod video untuk korang. Sabar, maafkan saya tak upload video beberapa hari lepas. Lepas ni nak rekod cerita seram untuk korang. Lagi banyak cerita seram untuk korang. Jangan risau, stay tune. Teruskan like, share, on notification button. Thank you support saya geng. Daripada tak ada apa-apa sampailah sekarang. Semoga murah rezeki korang. Kita jumpa dalam next story puaka, dalam next share puaka. Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan, puan-puan sekalian.